Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita utama, rang Undang-Undang Elektrik Pindaan 2023 yang diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 pada Selasa lepas akan membolehkan lebihan elektrik yang dijana daripada panel solar dijual tanpa perlu mendapatkan lesen. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata, kelulusan RUU tersebut juga membolehkan setiap pemilik kediaman di negeri ini menjana bekalan elektrik sehingga 50 kilowatt sekaligus menjana pendapatan kepada mereka. Malah menurutnya, para pemilik rumah di negeri ini dibenarkan untuk memasang panel solar di atas bumbung kediaman masing-masing. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam sempena persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN ke-41 KEFIO 41 di Bali, Indonesia malam Selasa. Menarik perhatian, sempena KEFIO 41, Premier Sarawak juga dianugerahkan Anugerah Fellow Kehormat oleh Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN FIO sebelum menyampaikan ucapan di hadapan 1,000 delegasi dari 10 negara ASEAN. Dalam pada itu, Premier Sarawak menambah undang-undang baharu tersebut akan membuka lebih banyak peluang dalam bidang kejuruteraan di negeri ini. Malah jelasnya pelantikan Petroleum Sarawak Berhad Petros sebagai pengagregat gas sepenuhnya di Sarawak juga menjadi detik bersejarah buat Sarawak selepas rang Undang-Undang RUU Pengagihan Gas Pindaan 2023 diluluskan. Beralih ke laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19, sumber tenaga boleh diperbaharui mampu menyumbang dan memacu pembangunan ekonomi Sarawak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Kipni memberitahu, dalam hal ini Kerajaan Sarawak menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam projek tenaga boleh diperbaharui. So the Sarawak government is promoting the private sector participation in renewable energy projects with the objective to attract more foreign direct investment, FDI, and global leading companies to Sarawak. By 2030, the government is targeting to install a maximum of a few thousand megawatts of energy through the large-scale solar generation in all our 4 dams. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Dato' Dr. Hazlan menambah kerajaan negeri menerusi Sarawak Energy Berhad SEB sedang membangunkan projek solar terapung sebanyak 50 megawatt di empangan Batang Ai dan dijangka beroperasi pada tahun 2024. Seterusnya, pembinaan 30 unit rumah spektra pemata RSP di skim pembesaran kampung SPK Susur Jambu Serike dijangka siap menjelang penghujung tahun 2024. Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata, Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC turut menyediakan program rumah spektra mutiara RSM kepada individu yang mempunyai tanah persendirian. HDC through Mutiara Mortgage and Credit Sdn Bhd provides Rumah Spectra Mutiara RSM program to assist eligible individual landowners to build their own house at the cost of 70,000 ringgit up to 120,000 ringgit. Thank you. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Repok Datuk Sri Huang Tiong Si dalam persidangan Dun Sarawak ke-19 pada Rabu. Tambahnya, Kerajaan Sarawak sentiasa memberi perhatian kepada golongan B40 dan turut bercadang untuk menyediakan 2,478 unit rumah mampu milik di seluruh Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12. Laporan selanjutnya, Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sebanyak 40 menara telekomunikasi yang sedang dilaksanakan di konstituensi Baleh. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Lee Wan Lagang berkata, menara-menara tersebut akan beroperasi sepenuhnya secara berperingkat sehingga suku keempat 2024.
Bagaimanapun katanya perkara itu adalah tertakluk kepada tiada masalah izin lalu. Untuk makluman ahli yang berhormat bagi balik, proses pengambilan balik tanah adalah mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh Kanun Tanah Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menjawab adun balik Nicholas Kudi Jantai dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Datuk Lee Wan menambah sekiranya tanah yang terlibat dengan tapak projek telekomunikasi tertakluk kepada tuntutan hak adat Bumi Putera NCI yang sahih, kadar pampasan tanah adalah berdasarkan kepada nilai pasaran yang dinilai oleh Jabatan Tanah dan Survey. Berikut pula pelaksanaan 21 projek program transformasi luar bandar RTP di Dewan Kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kabong bakal dipercepatkan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala berkata, projek tersebut melibatkan 13 projek dalam perancangan dan 8 projek yang belum dimulakan. Menurutnya, setakat ini terdapat 21 projek RTP yang belum dilaksana di Kabong, bakal dicepatkan dengan 8 projek berstatus belum mula, manakala 13 projek lagi berstatus dalam perancangan. Bagi memastikan projek-projek tersebut dapat dilaksana dan disiapkan seperti yang dirancang, maka tindakan-tindakan berikut akan diambil. Nombor 1, mempercepatkan proses permohonan notis perubahan ataupun notice of change untuk pindaan projek. Dan kedua, mengadakan penyelarasan dengan lebih kerap antara pejabat residen, YB Adun, agensi pelaksana dan agensi berkaitan serta penduduk setempat. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Adun Kabong Muhammad Cikade dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Datuk Gerawat menambah antara sebab 21 projek di DUN Kabong belum dilaksanakan termasuk sedang dalam proses pindaan projek notis perubahan, dalam proses pertapakan, dalam proses penyediaan dokumen atau reka bentuk serta dalam proses cabutan undi. Paparan berikutnya, Kerajaan Sarawak perlu meneruskan usaha dalam mendapatkan autonomi dalam bidang pendidikan dengan segera agar dapat menyelesaikan isu-isu mendesak melibatkan keselamatan guru dan pelajar. Adun Batu Kitang, Datuk Insinyur Loke Chiang berkata, banyak sekolah-sekolah daif di Sarawak belum mendapat dana daripada Kerajaan Persekutuan untuk tujuan naik taraf. Saying that we have 462 dilapidated schools in Sarawak, which are in need of serious attention, but only 11 schools will be repaid in 2024. At the rate it is going, the unity government will take 42 years to repair all the dilapidated schools in Sarawak. For the record of this DUN, the federal MOE spent only 2.5 billion from 2016 to 2023 for schools in Sarawak, compared to the 2.7 billion our YAB Premier spent on education-related matters in Sarawak from 2020 to 2023. Beliau berkata demikian semasa membahaskan rang Undang-Undang RUU Perbekalan 2024-2023 dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Tambah beliau lagi, sudah masanya autonomi pendidikan dikembalikan dengan segera kepada Sarawak supaya sekolah-sekolah daif negeri ini dapat dibaiki dan memutuskan sukatan pelajaran yang relevan. Berita seterusnya, inisiatif Belanjawan Sarawak 2024 mampu tingkatkan pendapatan isi rumah dalam menampung inflasi dan barangan yang melambung tinggi di Sarawak. Menurut Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman, Kerajaan Sarawak telah meletakkan 5 pendekatan untuk mencapai matlamat ini. The first is to accelerate the infrastructure development. Second, to invest in human capital and entrepreneurship development. Third, investing in research and development. Fourth,
is diversifying our economy, and the last is implementing social economic programs. Beliau berkata demikian ketika membahaskan rang Undang-Undang Pembekalan 2024-2023 dalam persidangan DUN Sarawak ke-19 pada Rabu. Ujarnya beliau percaya dengan strategi ini merealisasikan matlamat kerajaan untuk meningkatkan pendapatan isi rumah bulanan di kalangan rakyat Sarawak serta mengurangkan kadar kemiskinan. Beralih ke perkembangan lain, Maksak Wanita Sarawak telah menganjurkan satu sesi ceramah kembara dakwah khas Suci Dalam Debu yang diadakan di Auditorium Yayasan Sarawak Wisma Adenan di Kuching pada Rabu. Program tersebut anjuran bersama Biro Pendidikan Maksak Wanita dengan kerjasama Yayasan Sarawak dan Surau Al-Rahman Wisma Bapa Malaysia. Hadir menyurikan program tersebut ialah Isteri Premier Sarawak merangkap Presiden Sabati, Puan Sri Dato' Amah Jumaani Tun Tuanku Bujang. Ceramah tersebut telah disampaikan oleh penceramah jemputan terkenal yang juga merupakan pengurus Pematuhan Syariah Al-Hijrah Media Corporation, Ustaz Nabil Ahmad. Antara intipati ceramahnya ialah mengenai isu-isu solidariti umat Islam terhadap saudara di bumi Palestin. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas, termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Sebelum itu, Visual VC Premier 2030, Revenue Re-Engineering DBOS and Development Funding mengakhiri buletin tengah hari ini. Saksikan #Saluran Informasi Rakyat. Salam Lukas. VC Premier 2030, Revenue Re-Engineering, DBOS and Development Funding. Kerajaan Sarawak mematuhi plan yang bertanggungjawab dari segi kewangan untuk memastikan negeri ini lebih selamat, terjamin, berdaya tahan dan makmur. Di bawah plan ini, sebahagian besar peruntukan telah ditetapkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jambatan, pelabuhan dan infrastruktur sungai, khususnya di luar bandar, untuk program transformasi luar bandar, projek rakyat dan untuk program grid bekalan air Sarawak untuk kawasan yang mempunyai tekanan rendah di luar bandar. Penubuhan Bank Pembangunan Sarawak DBOS pada 3 November 2017 untuk menyediakan dana alternatif kepada pembangunan menggunakan model keuangan yang baru. DBOS ditubuhkan sebagai model pembiayaan alternatif baharu bagi Kerajaan Sarawak untuk membiayai projek-projek pembangunan. Ini termasuk segmen-segmen seperti ekonomi digital, pengangkutan awam bandar, tenaga boleh diperbaharui, minyak dan gas asli, pertanian moden dan infrastruktur. We have to complain all the time and do nothing for ourselves. With this reminder and with full hope for the future, I have the pleasure to launch Sarawak First and very own development bank, the Development Bank of Sarawak, DBOS. Thank you very much. DBOS memberi tumpuan kepada pembiayaan projek-projek strategik untuk mentransformasi Sarawak, akan sentiasa mengenal pasti peluang dalam kewangan hijau dan mengamalkan objektif berkaitan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dalam perniagaan. Jumlah aset milik Bank Pembangunan Sarawak mencecah 9.47 bilion ringgit dengan pendapatan terdahulu kira-kira 130.5 juta ringgit setakat Oktober 2022. DBOS telah dilancarkan pada 2017 dengan model berbayar berjumlah 500 juta ringgit dari dana Rizab Sarawak. VC Premier Sarawak Maju 2030.